السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan rahmatnya, inayahnya, kasih dan pertolongannya, Allah mengizinkan saya dan tuan-tuan untuk kita menyambung kembali semula pengajian kita mengenali para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini tuan-tuan, kita sampai kepada giliran sahabat yang berikutnya, yang masih lagi di dalam 10 ahli syurga. Kita dah baca tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita dengar tentang Sayyidina Umar Al-Khattab, kita dah lalu tentang Sayyidina Uthman Ibn Affan, kita juga telah mendengar sedikit sebanyak tentang Sayyidina Ali. Minggu lepas kita dengar cerita tentang sahabat besar Nabi kita, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, yang merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang telah dijamin disebut nama mereka sebagai ahli syurga ketika mereka masih hidup di dunia lagi. Malam ini tuan-tuan, sahabat yang ke-6. Kita baru 6 orang sahabat, dan malam ini sahabat yang ke-6 yang kita pilih tidak lain dan tidak bukan huwa Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang akan kita dengar dan kita belajar sedikit sebanyak tentang sirah hidupnya, biografinya, cerita tentang apa yang dilalui oleh sahabat ini. Beliau ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kunyah dia, kunyah ni budaya Arab. Dia panggil dengan panggilan anak sulung, kunyah. Nabi sendiri ada kunyah, Abul Qasim, bapa Al-Qasim. Jadi yang tuan-tuan duk dengar orang letak abu-abu itu, dia panggil kunyah. Satu lagi laqab gelaran. Al tu, al di belakang tu, yang tu laqab, gelaran lah, kan. Tapi kunyah ni Abu apalah, Abu Ismail. Macam Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, kunyah dia apa? Abu Abdillah. Kita kena kenal lah imam kita, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kunyah dia Abu Abdillah, kan. Kemudian kalau kita tengok Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Abi Waqqas tu gelaran lah, nama bapa dia Malik. Kunyah Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Ishaq. Abu Ishaq. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Uhaib, wa yuqalu lahu Ibnu Wahib bin Abdu Manaf Ibnu Zuhrah bin Kilab Al-Quraisy
Dia adalah merupakan keluarga Nabi sebelah Aminah binti Abdul Wahhab. Abdul Wahhab dengan Uhaib ni dua beradik, bin Abdul Manaf. Tuan-tuan dapat tak? Aminah mak Nabi binti Abdul Wahhab bin Abdul Manaf. Sa'ad ni bin Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf. Jadi dia kena tuan tu. Ibnu Zuhrah bin Kilab. Jadi dia merupakan keluarga saudara mara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dia sahabat, dia juga keluarga Nabi. Al-Quraisy, daripada suku kaum Quraisy. Okey? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Kalau kita tengok juga, dia kena juga daripada sebelah ibu dia, Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abd Syams. Dia juga mak dia nama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abd Syams. Itu nama mak dia. Dia merupakan, siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia merupakan salah seorang daripada 10 ahli syurga. Itu tuan-tuan kena ambil perhatian lah. Dan merupakan salah seorang daripada 6 orang yang dilantik oleh Umar radhiyallahu an untuk menjadi ahli syura. Jadi dia ni juga termasuk daripada 6 orang yang dilantik oleh Umar sebagai ahli syura untuk memilih khalifah selepas itu. Macam Talhah yang kita baca minggu lepas. Okey. Dia masuk Islam pada usia 17 tahun. Dia masuk Islam pada usia 17 tahun. Dan dia merupakan di antara sahabat yang awal memeluk Islam. Dia masuk umur 17 tahun, dia dalam kumpulan As-Sabiqun Awwalun. As-Sabiqun Awwalun. As-Sabiqun Al-Awwalun. Golongan yang first, group batch pertama yang masuk Islam. As-Sabiqun Al-Awwalun. Kan? Okey. Dia masuk Islam melalui dakwah, ajakan dan seruan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni hasil daripada didikan ajakan Sayyidina Abu Bakar. Okey, nanti kita akan tengok cerita macam mana dia boleh masuk Islam. Dia bermimpi. Pada satu malam dia bermimpi. Dia bermimpi dalam kegelapan yang begitu gelap, sehingga dia merasa begitu sesak. Malam yang begitu hitam. Dalam kegelapan itu, kata Sa'ad, aku ternampak satu cahaya yang terang, satu cahaya yang sangat bersinar. Jadi dia ikut cahaya tu. Sa'ad kata dia gelap, tak nampak apa. Tiba-tiba muncul satu cahaya. Dia ikut cahaya itu. Dia nampak ada 2-3 orang. Zaid bin Harithah, kemudian ada 1-2 orang sahabat. Dah sampai di situ. Esoknya dia masuk Islam. Kerana
dekat cahaya itu yang dia nampak 2-3 orang sahabat itu, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu macam isyarat lah bahawa Nabi itu membawa cahaya kebenaran. Nampak? Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sebagai seorang pemanah yang paling handal dan paling jaguh di dalam tentera Islam. Jadi kalau tuan-tuan dengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah kepandaian dia? Dia merupakan pemanah yang paling tepat. Dan apabila dia panah, tak pernah miss. Dan dia merupakan pemanah yang terlibat di dalam peperangan Uhud. So dia hebat tahu mana? Dia sebut dalam sirah, dalam cerita hidup dia, dia telah terlibat dalam apa dia ni, pemanah ni, aktiviti memanah ni sejak daripada kecil lagi. Selain daripada dia ini jaguh dalam memanah, hebat dalam memanah ni, pakar. Dia panah saja tepat. Panah ni bukan satu kerja yang mudah. Kerana dia memerlukan ketajaman pandangan, fokus. Dia juga sangat hebat, lengkap dia punya package ni, seorang pemanah yang tepat, dan dia merupakan pakar di dalam menunggang kuda. Ini kalau orang yang ada skill memanah dengan kuda ni dianggap aset negara lah, kan? Dia merupakan faris, penunggang kuda yang syuja'an, gagah berani, kan? Dan dia dilantik menjadi gubernur ataupun pemerintah pada zaman Umar, pada zaman Uthman. Dia merupakan salah seorang daripada panglima perang. Semua sahabat-sahabat Nabi ni kira jaguh lah. Tapi Sa'ad ni nak mudah ingat, senang ya. Parsi jatuh pada zaman siapa? Kalau tuan-tuan baca sejarah, kerajaan Parsi jatuh pada zaman khalifah mana? Pada zaman Nabi tak jatuh. Abu Bakar tak jatuh. Parsi jatuh pada zaman Umar. Kerajaan Parsi itu jatuh pada pemerintahan khilafah Umar. Yang tu clear. Soalan nombor 2. Parsi ni jatuh zaman Umar. Soalan nombor 2, siapa panglima tentera ketika itu? Bukan Umar. Umar khalifah. Umar pemerintah. Dia ganti Nabi, dia ganti Abu Bakar. Yang pergi bawa tentera Islam pergi perang dengan Parsi sehingga jatuh Parsi itu, panglima yang mengetuai tentera ketika itu dihantar oleh Umar. Tentulah sahabat yang kita sedang bincang ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Parsi itu jatuh pada zaman Umar di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma yang masyhur cerita Sa'ad ni apa dia? Yang popular lah, wallahu a'lam, tak tahulah, tapi macam tak apa nak sahih. Wallahu a'lam. Masyhur tentang Sa'ad ni, kubur dia ada di China.
Yang tu glamour lah, cerita tu popular lah. Kubur Sa'ad bin Abi Waqqas ni ada di China. Tapi wallahu a'lam, kita tak pasti ya. Kita tak pasti macam tu. Pasal kubur-kubur ni benda yang dakwaan, orang klaim kita tanam di situ, tanam di sini, kan? Okey. Nanti kita tengok. Sa'ad bin Abi Waqqas, ada beberapa cerita yang menarik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Antaranya, selain daripada kehebatan dia tadi ni, ada beberapa cerita yang menarik yang boleh kita ambil. Sa'ad bin Abi Waqqas, antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam Sahih Muslim yang cerita ni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita. Dia kata, satu hari pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu baru sampai di Madinah. Dalam keadaan masa tu tak stabil lagi. Dalam keadaan masa tu tak selamat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh tidur kerana bimbang ada serangan atau berlaku sesuatu yang tak elok kepada diri dia. Sebab dia baru mai daripada Mekah. So musuh-musuh yang duk ada tu mungkin merancang, sebab kita tahu di Madinah bukan semua pihak setuju dengan Nabi, terutama daripada kelompok munafiqun, Abdullah bin Ubay ni dan beberapa pihak Yahudi dan sebagainya ni, kerana ni peringkat awal belum stabil. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan berasa bimbang, risau kalau-kalau ada gerakan serangan hendak atau tindakan jahat daripada pihak yang tak setuju ataupun pihak yang bermusuh dengan Nabi ni. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW tak boleh tidur. Macam kita lah, takut kan, kawak masuk ke, takut apa-apa berlaku ke, kita tak boleh lena, tak boleh tidur, tak jerak. Nabi kata, barangkali akan datang seorang lelaki saleh. Tapi tak tahu siapa tau. Tapi Nabi sebut. Faqal, Nabi sebut akan muncul seorang lelaki saleh. Dia akan melindungi aku malam ini. Aisyah kata dalam keadaan macam tu Nabi sebut perkataan tu. Nabi kata akan mari sekali, akan muncul, akan datang seorang lelaki yang akan memberikan keselamatan dan akan melindungi aku pada malam ini. Tuan-tuan, tengah mereka duduk dua-dua, Aisyah dengan Nabi tu, dengar bunyi senjata. Silah, dengar bunyi senjata, dengar bunyi pedang. Dalam Nabi duk tak berapa nak sedap hati, dalam Nabi duk risau, dalam Nabi duk bimbang ni, dalam Nabi duk kata akan mari seorang laki-laki akan mengawal keselamatan aku. Dengar, tiba-tiba dengar. Dalam Nabi duk sebut tu dengar. Silah. Nabi tanya, man hadha? Siapa tu? Nabi tanya, siapa tu? Siapa yang main tu? Qal Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dia tuan-tuan, yang kata kelebihan Sa'ad tu. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ma ja'a bik, mari buat apa Sa'ad? Nabi tanya dekat Sa'ad, kau mari buat apa Sa'ad? Dia kata waqa'a
terlintas dalam hati aku, Rasulullah rasa bimbang malam ni. Itu dia tuan-tuan. Saat kata tiba-tiba aku rasa macam Rasulullah rasa tak sedar hati. Sebab tu aku mari untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melindungi dan menjadi pengawal kepada Nabi malam ini. Jika apa-apa berlaku, dia akan bertembung dengan aku. Saat kata aku tak sedar hati, aku mari. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Aisyah kata, selepas Sa'ad tawarkan diri nak jaga, barulah Nabi boleh tidur pada malam itu. Nabi tidur tuan-tuan. Dalam riwayat sebut mula letih, tak boleh tidur, takut, bimbang. Selepas Sa'ad mari tu, Sa'ad telah membawa satu ketenangan kepada Nabi. Aisyah kata Nabi tidur sehingga terdengar dengkuran. Dengkuran ni kita orang utara kata mengeruh lah. Nabi sampai mengeruh sebab dia jerap, dia nyenyak tidur sebab ada Sa'ad di luar. Itu jasa besar Sa'ad. Dia tak tidur, hirasah. Hirasah, dia panggil hirasah, yakni berkawal, jaga. Itu apa yang disebut oleh hadis ini. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 67. Surah Al-Maidah ayat 67, wallahu ya'simuka minan nas. Allah kata dia akan jaga Nabi daripada perbuatan jahat manusia. Ayat ini turun selepas daripada peristiwa itu. Ayat ini turun selepas daripada peristiwa itu. Tapi tuan-tuan, bagaimana doa Nabi yang kata akan muncul lelaki saleh, Allah memilih lelaki itu Sa'ad. Ramai lagi sahabat-sahabat yang ada di Madinah, sahabat-sahabat besar yang ada di Madinah. Tapi pasal apa Sa'ad? Itu satu kemuliaan yang Allah angkat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nampak? Okey? Kemudian tuan-tuan, pasal itu kita tak boleh terima cerita-cerita orang kata Nabi dihina, Nabi dibuat sesuatu yang buruk. Antara cerita yang masyhur, tapi cerita ni tak betul. Cerita Nabi dihina oleh seorang wanita Yahudi buta, yang kononnya dia adalah jiran Nabi. Tapi wanita ni dia buat macam-macam dekat Nabi. Tuan-tuan, tak mungkin sahabat yang hidup bersama dengan Nabi, berada di sekeliling Nabi, boleh membiarkan sikap biadab orang terhadap Nabi tanpa mereka bertindak. Duk tengok orang buat tahana dekat Nabi, buat buruk dekat Nabi, buat tak elok dekat Nabi, sahabat tak ambil tindakan apa? Tak mungkin. Sahabat sanggup mempertaruhkan nyawa, mari jaga Nabi. Tak mungkin. Sebab itu cerita-cerita yang macam itu tidak sabit, tidak sahih riwayatnya. Okey. Yang kedua, cerita yang menarik tentang Sa'ad ni, cerita beliau bersama dengan ibunya. Ini popular. Kita banyak juga dengar cerita sahabat dengan ibu ni. Siapa dia? Alqamah. Bisa dengar tak cerita Alqamah? Kononnya Alqamah, sahabat Nabi ni, dia telah berkahwin. Lepas tu dia dengar cakap isteri dia, dia tak dengar cakap mak dia. Dia derhaka pada mak dia, tak peduli dekat mak dia. Alqamah ni, sahabat Nabi ni,
Lepas tu apa jadi? Bila dia nak mati, dia tak boleh mengucap. Jadi bila Nabi tengok dia tak boleh mengucap, Nabi pun buat ugut nak bakar mayat dia, kalau mak dia tak ampunkan dosa dia. Lepas tu mak dia pun ampunkanlah dosa dia, barulah Alqamah boleh mengucap. Itulah balasan anak derhaka. Kita pun ceritalah dalam ceramah, ceritalah kat cucu kita, ceritalah kat anak kita, cerita ni bohong. Cerita ni palsu. Tak ada kisah Alqamah derhaka pada mak dia ni, tak ada. Ini cerita menghina sahabat. Teruknya sahabat Nabi ni sampai pi dengar cakap isteri, pi lawan mak dia, nak mati payah nak mengucap. Kalau sahabat teruk, kalau sahabat perangai macam tu, siapa lagi teruk? Yang didik sahabat lah. Siapa dia yang didik sahabat? Tuan-tuan kena baca sampai terus tu. Kalau sahabat perangai teruk, perangai buruk, kelaku macam tu, tentulah guru mereka yang salah dalam mendidik. Tentulah guru mereka itu bertanggungjawab. Siapa guru sahabat? Guru sahabat tidak lain dan tidak bukan Nabi SAW. Serangan itu kepada Nabi. Jadi kita berhati-hati bila bercakap tentang sahabat Nabi, batang tubuh sahabat, sikap sahabat, perilaku sahabat. Hati-hati. La tasubbu ashabi. Jangan sebut, jangan maki, jangan cakap benda buruk tentang sahabat-sahabat aku. Itu Nabi pesan. Jaga. Bila cerita tentang Khalid Al-Walid, cerita tentang Abu Bakar, Zubair Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, ni semua sahabat-sahabat jago besar ni, sahabat-sahabat yang diasuh di dalam tangan Nabi ni. Kita jangan sebut benda yang tak elok. Cerita-cerita yang kita dengar, cerita-cerita Tha'labah bin Hatib tak bayar zakat, tu sahabat Nabi Tha'labah tu. Ini juga cerita yang palsu, menghina sahabat. Nampak? Okey, sambung. Tapi cerita Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mak dia ni sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Sa'ad bin Malik ni, dia telah masuk Islam dalam keadaan mak dia tak redha. Mak dia tak setuju. Mungkin tuan-tuan pun famous cerita ni, kan? Mak dia bersumpah untuk tidak akan bercakap, wala ta'kul wala tashrab. Mak dia tidak akan bercakap dengan Sa'ad, mak dia tidak akan makan dan minum. Kita sebut mogok lapar. Mak dia tak mau makan, mak dia tak mau minum, mak dia tak mau bercakap. Mak dia nak protes, nak mogok, sampailah Sa'ad murtad. Lagi mana Sa'ad tak mau ikut cakap dia, tak keluar daripada Islam, tak tinggalkan ajaran Nabi, mak dia tak akan makan. Biar mati pun tak apa. Kerah hati mak dia ni. Ugut Sa'ad. Kita mungkin ugut duk buat mebay ni takat sikit-sikit je, kan? Ada 2-3 benda tak bersetuju dengan anak-anak kita, kita buat apa, merajuk ke, buat protes ke. Tapi mak Sa'ad ni isu besar. Dia suruh anak dia keluar Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sebagai, dia sebelum daripada dia masuk Islam lagi, sebelum dia masuk Islam, dia merupakan anak yang sangat taat, anak yang sangat patuh, anak yang sangat kasih kepada mak dia. Anak yang bagus. Sebelum masuk Islam lagi memang dia sayang, dia kasih, dia patuh, dia memang orang yang sangat taat lah pada mak dia. Sebelum Islam lagi. Bila masuk Islam lagi kuat lah.
tapi bertembung. Ni tuan-tuan, bertembung di antara kepentingan ibu dia, kehendak ibu dia yang mengandung dan melahirkan dia, orang yang dia sayang, dengan kepentingan agama dia. Dalam hidup kita tuan-tuan, dalam Quran banyak sebut. Quran selalu sebut tentang anak-anak, Quran selalu sebut tentang suami isteri, Quran selalu sebut tentang perniagaan, Quran sebut tentang rumah. Quran selalu sebut mana yang lebih mereka sayang, rumah yang besar yang mereka duduk, atau perniagaan yang mereka bimbang kerugian di atasnya, ataupun agama yang mereka pilih. Quran kata innama amwalukum wa auladukum, anak-anak dan isteri, azwajukum, pasangan mereka, fitnah. Banyak ayat-ayat yang seperti itu yang Quran suruh kita pilih, yang Quran nak tengok yang mana kita pilih. Macam berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita sambung. Kemudian tuan-tuan, berlangsunglah mogok ini selama 3 hari. Dalam riwayat kata 3 hari. Sehinggalah dia jatuh. Oleh kerana tak makan, tak minum, dia kolaps, rebah. Kerah dia punya hati dia, kering dia rebah. Sehinggalah dia diberi makan oleh anak dia yang lain, Ammarah. Anak dia bukan Sa'ad lah, anak dia yang lain tu tengok mak dia dah rebah dah, nak mati dah, separuh mati dah, tak makan, tak minum. Bukan puasa lagu kita maghrib makan ni, tak makan terus, mogok lapar. Saya tak tahulah, tapi dia berkata dalam sejarah ada di India tu apa, Mahatma Gandhi tu dia buat mogok lapar. Saya tak tahulah betul tak betul. Tapi kita mau kalau tak makan sampai takat maghrib pun, dia jadi mata hitam tu tak kelih dah. Tu baru maghrib. Duk berkeputih mata. Cuba tuan-tuan tengok orang puasa, cari tengok mata hitam, tak nampak dah. Kalau lajak pi isyak pasan, putih terus. Nampak? Mak Sa'ad ni tak buka, tak makan. Kan? Kemudian anak dia pi paksa dia makan. Tuan-tuan, apa kata Sa'ad? Apa kata Quran? Quran turun. Quran turun ayat yang kita semua baca, yang kita semua dengar kan. Quran kata wa wassaynal insan biwalidayhi. Kami, Quran Allah mengarahkan untuk anak-anak ini, hendaklah mereka itu berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Quran suruh mana-mana anak supaya berlaku baik kepada kedua orang tua mereka. Tapi Quran kata wa in jahadak. Ayat ini turun cerita tentang kisah Sa'ad. Bila tuan-tuan baca ayat ini, surah Luqman ayat 15, surah Luqman ayat 15, cerita ini berkaitan dengan Sa'ad dan ibu dia. Quran kata wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm. Jikalaulah mak bapak itu menyuruh kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan taat. Selain daripada itu, suruhan seorang ibu dan ayah ni kita wajib taat, walaupun berbeza agama. Ini perkara yang asas lah. Bila kita masuk Islam, mak bapak kita mungkin bukan Muslim, hubungan tak putus. Kita wajib ziarah, wajib berbuat baik, bagi makan minum, sakit demam mereka apa semua, layanan apa suruhan mereka apa semua, kita layan. Cuma Quran kata jangan gadai akidah. Jangan kamu jual iman tu. Yang tu je tak terlibat. Kita balik raya depa balik, tapi jangan
Pergi melawat mereka tak apa. Itu suruhan agama. Mak bapak kita, kaum keluarga kita, mereka tak masuk Islam. Pergi melawat mereka tak apa. Hari raya mereka kita pi, rumah mereka kita pi, makan minum sekali dengan mereka. Kan? Tak ada masalah. Makan, minum, sembang, tidur ke apa ke, bawa mereka pi berjalan ke, bermesra ke, bergaul apa, semua tak apa. Mereka pun respect lah kita. Cuma kalau mereka kata, jom kita pergi Tok Kong ni. Pergi Tok Kong buat apa? Pergi hantar dia tak apalah kan. Dia kata jomlah kita pergi Tok Kong ni, lama hang tak berdoa ni. Yang tu minta maaf lah. Kan? Dia nak berdoa, dia berdoa lah. Mereka mati kita pergi melawat apa semua, tak ada masalah. Jangan kita pergi duk bakar colok sama. Jangan kita pergi duk bakar api sama. Jangan kita duk wawil-wawil pusing api sama. Tu tak. Man, itu tak boleh ya. Quran kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan kamu bergaullah dengan kedua orang tua yang bukan muslim itu di dunia dengan cara yang baik. Quran suruh. Quran suruh, kan? Kemudian tuan-tuan, apa kata Sa'ad? Sa'ad kata, kalaulah ibu diberikan 1000 nyawa, mak dia tak payah duk ugut dia lah. Dia kata kalau mak dia diberikan 1000 nyawa, mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, dia kata demi Allah dia tak akan tukar agama. Dia tidak akan ikut cakap mak dia. Yang lain tak ada masalah. Suruh pilah buat apa pun. Quran pun suruh benda yang sama. Quran dan derhaka kepada ibu yang kafir ni, derhaka ni bukan sahaja ibu muslim tu. Mak kita Islam yang tu tak ada masalah lah. Kalau mak tu kafir, kita angkat suara, kita lawan cakap dia, tetap satu kesalahan. Dia bukan sahaja derhaka itu dengan kita, dengan mak muslim, dengan ibu bapa yang muslim. Perbuatan biadab, jahat dan kasar kita dengan bukan muslim juga adalah satu dosa dan kesalahan, kerana dia tetap pada kedudukan ibu. Islam i'tiraf. Quran suruh buat baik. Saya tak boleh balik dah rumah hang pasal hang kafir, masuk neraka, ahli neraka, lingkup pilah saya muslim sekarang. Ini ekstrim, ini bukan agama Islam. Islam tak ajak itu. Balik pi. Kan? Nampak? Okey. Itu yang menarik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi cerita. Dia ada 3 cerita. Satu lagi cerita. Tadi cerita tentang dia jaga Nabi. Yang kedua cerita tentang dia dengan mak dia. Yang ketiga cerita yang paling menyayat hati. Cerita dia difitnah. Dan tuan-tuan, Sa'ad ni banyak kelebihan dia lah. Salah satunya apa dia? Nabi sebut doa Sa'ad, doa yang Tuhan tak tolak. Nabi yang kata, bila Nabi doa, Nabi sebut, kalau Sa'ad minta, Allah confirm makbul. Siapa yang habaq? Nabi yang kata. Maksudnya mulut Sa'ad kalau dia sebut, dia doa, dia minta whatever, apa sahaja, kalau keluar daripada mulut Sa'ad, Nabi bagi jaminan Tuhan akan makbul. Dahsyat Sa'ad ni. Sampai teratu Nabi sayang, sampai teratu Nabi sebut pada dia kelebihan dia. Kita tengok salah satu bukti mustajab doa dia. Daripada Jabir bin Samurah. Daripada Jabir bin Samurah. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Ketika mana Sa'ad ni dilantik oleh Umar sebagai gubernur di Kufah, di Iraq. Di Kufah di Iraq lah. Pada zaman Umar. Umar lantik Sa'ad ni jadi gubernur, wakil dia lah, pemerintah di situ. Adalah dengar soksek-soksek
yang kata Sa'ad ni tak bagus di atas 3 report. Report ni mau kena jaga tau. Sorak layang ke, WhatsApp ke, jenis soksek ni kadang banyak sebab. Dengki lah, tak puas hati lah, ada pasal lah, jahat lah, memang yang report tu jahat lah apalah. Kan? Ini yang berlaku kepada Sa'ad. Mari kita tengok. Depa kata Sa'ad ni semayang tak bagus. Tu dia, Sa'ad ni yang ahli syurga Sa'ad. Pasal tu kadang-kadang kalau orang komplain tu imam sikit-sikit ni, kita tak payah duk ambil reti sangat. Sa'ad pun orang komen apa? Sa'ad ni ahli syurga. Sa'ad ni tuan-tuan dalam perang Uhud dia yang jaga Nabi. Depa pi komen Sa'ad semayang tak bagus. Kalau ahli syurga pun semayang tak bagus, siapa dia yang semayang bagus? Takkan? Satu, Sa'ad ni semayang tak bagus. Yang kedua, dia ni penakut, perang tak pi. Siapa dia yang tak pi perang ni? Kalau dia penakut, tak jatuh Parsi tu. Tuan-tuan balik baca, cari tengok, belik tanya bila. Tuan-tuan cari satu perang nama Qadisiyah. Tuan-tuan balik, perang Qadisiyah, perang yang Sa'ad jadi kepala. Baca perang tu. Okey, tak apa. Yang ketiga, ini isu ni lah duit. Sa'ad ni bila dia bagi duit, dia bagi kat dia lebih, dia sapu lebih. Oh, ini sensitif lah. Bak semayang tu tak apa lagi. Bak penakut, bak duit ringgit ni dia sensitif lah. Umar ni dia tegas. Pasal tu pada zaman dia orang tak berani panggung kepala. Orang mula buat onar ni masa Osman yang sampai terbunuh Osman tu. Zaman Umar bukan kata nak bercakap, panggung kepala pun tak berani. Dia dapat saja report nombor 1, dia akan gantung tugas. Dia akan gantung tugas. Jadi dalam kes ini fa'adalahu wasta'amala alaihim Ammar. Sampai saja report ni, Umar ahli syurga, Sa'ad pun ahli syurga, sama-sama ahli syurga. Dapat report, okey, tak apa, kita siasat dulu. Gantung tugas, lantik Ammar. Dia kata pertama, la yuhsinuna yusalli. Tak, kau ni semayang tak apa nak bagus. Umar tanda, ya Aba Ishaq, inna haula'i yad'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Abu Ishaq, Sa'ad lah, dia kata hang ni semayang tak betul ke? Sa'ad cuba cerita mazat. Qala Abu Ishaq, Sa'ad kata, nak kata tak betul macam mana? Dia dengar aku nak cerita. Dia kata, wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha usalli salat al-isha fa arkudu fi ulayain wa akhifu fil ukhrayain. Dia kata aku semayang macam Nabi semayang lah. Masuk lah. Baru report pertama tuan. Azan lah. Tak apa, tuan kita azan sat. Azan masuk betul jam ni. Ni masuk dah. Ada Tok Bilal. Ada muazzin. Ada. Boleh azan lah.
Okey, kita habis sikit ya, dia tak panjang lah, sikit ya. Bismillah. Lalu Umar telah hantar pegawai untuk pergi ke setiap masjid di Kufah untuk tanya betul tak betul apa yang disebut tentang Sa'ad. Walam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufan. Semua masjid yang pergi tanya orang masjid jadi saksi. Orang masjid tu, masjid ni, semuanya wa yuthnuna ma'rufah. Semua kata Sa'ad bagus, Sa'ad tak ada salah, Sa'ad ni baik, ni semua, Sa'ad ni betul, Sa'ad ni tak ada. Ahli syurga, ahlul jannah, sahabat besar Nabi. Hati-hati tuan-tuan dengan cerita-cerita dan berita yang keluar. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, kecuali bila sampai di satu masjid kawasan Bani Absin, Bani Abs. Mangki faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah bin Qatadah yukna Abu Sa'dah. Bangkit satu orang laki-laki nama Usamah bin Qatadah, kunyah dia Abu Sa'dah. The only one, the only person. Bangkit dia kata apa? Dia kata fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Sa'ad bin Abi Waqqas penakut tak pergi perang. Dia suruh kami pergi, dia tak pergi. Wala yaqsim bisawiyah. Bila dia bagikan rata, dia bagi dalam keadaan tak sama rata. Wala ya'dilu fil qadiyah. Bila dia jatuh hukum, dia zalim, dia bias. Sa'ad bin Abi Waqqas bila dengar kawan tu sebut 3 perkara tentang dia ni, dia balas. Yang kita nak kata doa Sa'ad ni, doa Sa'ad. Dia kata apa? Ni habis lepas dia doa ni, selesai hadis ni. Dia kata dia kata amma wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Demi Allah aku akan bubuh atas hang 3 doa. Sa'ad kata demi Allah aku akan minta kat Tuhan 3 benda untuk hang kena. Ish, berani kau ni tu. Yang kata ada manusia lagu ni tu. Manusia yang nak tunjuk hero. Allahumma in kana 'abduka hadha kadiban. Sa'ad kata, Sa'ad doa tu. Allahumma in kana 'abduka hadha kadiban. Ya Allah, jika hamba engkau yang bangkit ni bohong, cakap benda tak betul, tuduh benda aku tak buat. Qama riya'an wa sum'atan. Dia bangkit untuk riak dan sum'ah, nak tunjuk dia bagus. Mulut dia jahat. Fa'atil umrahu. Nombor 1, kau panjangkan umur dia. Tuan-tuan, panjang umur bukan tanda bagus tau. Panjang umur bukan tanda bagus. Pasal tu Nabi tak minta panjang umur tang tu. Panjang umur dalam kebaikan. Tuan-tuan jangan silap doa, ya Allah panjang umur, ya Allah panjang umur. Salah doa tu. Ya Allah panjangkan umur dalam ketaatan. Pasal panjang umur dia boleh jadi tak elok. Faham ah? Jadi dia kata, Sa'ad kata bagi dia panjang umur dia. Wa'aridhu bil fitan. Dan biar dia hidup terkena fitnah. Maksudnya kena benda buruk. Panjang umur tu supaya dia kena benda tak elok. Tuan-tuan, Usamah bin Qatadah Abu Sa'dah ni panjang umur sungguh. Panjang sungguh umur dia. Jadi syaikhun kabir, tua bangka. Tua tu tak apa lagi, tua galak, tua gatai, tua merenyam. Tua yang merenyam ni memang huduh. Orang tua kalau galak ni, kalau orang muda galak elok. Bukanlah bagus, tapi dia taklah pelik. Orang muda bergalak, orang muda ni gatai biasa. Tapi kalau orang tua gatai, tuan-tuan biasa bahasa Melayu pun, orang tua ni gatai.
Orang tua ni menyam tak padan dengan tua kata. Nampak? Kita sebut pun naik apa? Tak elok kan? Kita sebut pun malu, aib. Dia ni dah tua. Dia duduk di tepi jalan, tuan-tuan. Apa jadi? Dia pergi wa innahu la yata'arradu li jawari fi turq yaghmizuhunna. Dia pergi duduk tepi jalan dengan tua bangka dia tu, duk pi raba anak dara yang lalu. Orang tanya dekat dia, pasal apa hang jadi teruk macam ni? Hang duk jadi buat perangai huduh ni. Tengok, kata dia kata ni, asabatni da'watu Sa'ad. Aku terkena doa Sa'ad. Hadirin mukminin. Pasal itu Nabi kata thalathun da'awat mustajabat la syakka fihinna. Antara doa yang Tuhan tidak tolak, da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya. Apatah lagi yang minta tu mulut yang Nabi kata mulut ni Tuhan tak tolak. Sa'ad bin Abi Waqqas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.